Salam sejahtera semua. Saya berharap kamu semua sihat walafiat dan juga setiap hari ada makan firman Tuhan. Pada waktu PKP ini adalah sangat penting bagi kita untuk meluangkan masa berdoa dan meminta Tuhan memberikan kita ketenangan hidup dan melindungi kita daripada jangkitan COVID-19. Oleh itu, Tuhan Yesus adalah sangat penting dalam hidup kita. Hari ini saya akan berkongsi tentang kepentingan Tuhan dalam hidup kita dengan merujuk kepada Alkitab Mazmur bab 23. Alkitab Mazmur bab 23 ditulis oleh Raja Daud pada waktu dia menghadapi kecemasan kerana Raja Saul ingin membunuhnya. Mazmur 23 menggambarkan bagaimana dia mengatasi waktu kecemasannya dan keresahannya. Mari kita baca ayat 1. Tuhan ialah gembaraku, aku tidak kekurangan apa-apa. Tuhan ialah gembaraku, bermaksud Tuhan adalah Tuan dan penjaga kita, dan kita adalah dombanya. Disebabkan kita ialah domba Tuhan, semua keperluan kita akan dibekali oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kita makanan, tempat perlindungan dan lain-lain keperluan kita. Oleh yang demikian, kita tidak akan kekurangan apa-apa kerana Tuhan adalah gembara yang setia yang akan membekalkan semua keperluan kepada dombanya. Tetapi ini tidak bermakna Tuhan akan membekal semua kehendak kita, kerana kehendak dan keperluan adalah berlainan. Ianya berbeza. Kehendak ialah apa yang kita mahukan. Kalau tidak ada, kita masih boleh teruskan kehidupan kita. Tetapi bagi keperluan adalah benda-benda yang mesti ada dalam kehidupan. Tidak adanya, kita tidak dapat hidup. Oleh itu, kita harus tahu membezakan dan meminta dengan hati yang ikhlas dan tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan setia. Dia memelihara kita dan menjaga segala keperluan kita. Ayat 2 mengatakan dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku ke air tenang. Gembala selalunya akan membawa domba-dombanya ke tempat yang ada padang rumput yang hijau, supaya domba-dombanya bukan hanya dapat makanan tetapi juga dapat berbaring dan berehat di situ. Domba adalah binatang yang lembab. Ianya tidak berapa tahu mencari makanan, minuman sendiri dan juga tidak tahu melindungi dirinya. Domba juga takut kepada air yang mengalir. Jadi mereka hanya suka minum dari air yang tenang. Dengan demikian, gembara adalah sangat penting kepada mereka bagi mendapatkan tempat rehat dan air tenang. Gembara adalah pelindung mereka untuk mendapatkan sumber hidup mereka. Disebabkan domba-domba mempunyai gembara yang baik dan setia, semua keperluan telah dibekalkan. Ini membolehkan mereka dapat hidup dengan tenang, tenteram. Mereka tidak perlu risau tentang kehidupan mereka. Makan, minum, semua telah dibekalkan. Demikian juga Tuhan juga hendakkan kita berbaring dan berehat di sisinya setiap hari untuk mendapatkan ketenangan hidup. Kita harus percaya kepada Tuhan bahawa dialah pembekal keperluan hidup kita dan dialah yang membimbing kita ke hidup yang tenang. Di dalam hidup kita selalu dalam kesibukan dengan kerja-kerja kita sehingga kita lupa berehat untuk bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan idamkan dan juga ingin kita semua berehat di sisinya supaya kita mendapatkan ketenangan hidup daripadanya dan juga kekuatan rohani disebabkan kita dapat makan makanan dari Tuhan, iaitu firman Tuhan.
Bagi masa ini, lebih-lebih lagi kita harus meluangkan masa kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan iaitu Alkitab. Kerana firman Tuhan adalah sumber hidup kita. Ia memberi cahaya kepada manusia seperti yang dikatakan dalam Alkitab Yohanes bab 1 ayat 4. Cahaya hidup. Cahaya Tuhan membimbing kita ke jalan yang tenang dan selamat. Ini yang memberikan kita ketenangan hidup. Tuhan adalah pemelihara yang sempurna dan Dia memberikan ketenangan hidup yang sempurna. Ayat 3. Dia memberi aku kekuatan baru. Dia membimbing aku di jalan yang benar sebagaimana yang dijanjikannya. Di dalam kesibukan harian kita tentu akan kehilangan tenaga fizikal dan mental. Lebih-lebih lagi pada waktu PKP ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang hidup dalam ketakutan kerana takut dijangkit. Ada yang risau tentang pelajaran mereka. Ada yang risau bagaimana melindungi anak-anak mereka. Ada juga risau kesihatan ibu bapa di kampung. Dengan ini, kita memerlukan kekuatan baru setiap hari daripada Tuhan bagi menjalankan kehidupan harian kita. Tuhan adalah pemulih, penyegar dan pemberi kekuatan di masa kita dalam kerisauan, keletihan, kekecewaan, kehilangan, kecemasan dan ketakutan dalam menghadapi masalah dan dugaan hidup kita. Dialah kekuatan hidup kita, ketenangan hidup kita dan pembuka jalan hidup kita. Oleh itu, letakkan Tuhan di hati kita. Dia yang memberi kita kekuatan dan membimbing kita ke jalan yang benar supaya kita tidak akan jatuh dalam dosa atau berbuat benda-benda yang tidak disukai Tuhan. Tuhanlah yang boleh memperbarui dan memuaskan hidup kita dan membimbing kita ke jalan yang benar. Ayat 4. Walaupun aku melalui tempat gelap gelita, aku tidak takut, ya Tuhan, kerana Engkau menyertai aku. Engkau melindungi aku dengan tongkat dan gadamu. Domba mudah terdedah kepada pemangsa. Manusia juga senang jatuh ke tangan syaitan. Sekiranya kita tidak mempunyai iman yang kuat atau tidak percaya kepada Tuhan, manusia sangat senang digoda dan menjadi mangsa kepada syaitan. Tetapi dengan adanya Tuhan di sisi kita, kita tidak perlu hidup dalam kegelapan dan ketakutan kerana Tuhan memberi kita cahaya dan keberanian untuk berdepan dengan musuh kita. Tuhan yang kita percaya dapat mengatasi segalanya. Tuhan telah menyertai kita dan akan melindungi kita daripada musuh-musuh kita dengan tongkat dan gadahnya. Dia menolong kita di waktu bahaya dengan membimbing kita pergi ke tempat selamat seperti gembala yang menggunakan tongkatnya untuk membimbing domba-dombanya ke tempat yang selamat dan aman. Dengan demikian, kita haruslah meluangkan masa setiap hari untuk menjalankan pengabdian, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan juga membaca firman Tuhan supaya kita tidak senang jatuh ke tangan syaitan. Tuhan pelindung kita dan pemimpin kita ke jalan yang selamat. Ayat 5. Engkau menyediakan jamuan untukku di hadapan semua musuhku. Engkau menyambut aku sebagai tetamu yang dihormati dan mengisi cawanku hingga penuh. Jika kita menaruh kepercayaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, kita dapat bermegah di dalam Tuhan. Bahkan kemegahan itu dibangun dan ditegakkan di hadapan musuh kita. Ianya bukan untuk mengejek, mengecil
tetapi untuk menjadi kesaksian yang menguatkan orang lain. Di ayat ini, Raja Daud telah menjadi sebuah kesaksian hidup di hadapan orang ramai, teman-teman dan musuh-musuhnya. Bagaimana ia menjadi satu peribadi yang hidupnya berada di dalam kemurahan Tuhan sepanjang waktu. Kemurahan itu menyebabkan Raja Daud tidak sahaja mendapat sesuatu yang mencukupi, malah melimpah. Itulah janji Tuhan kepada kita supaya hidup kita berserta dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Dia tepati janjinya. Tuhan mengalu-alukan kedatangan kita dengan murah hati. Dia bukan hanya memberi peruntukan yang mencukupi, tetapi memberikan kita kepuasan yang sepenuhnya di dalam hidup kita. Inilah janji Tuhan jika kita terus mempercayainya dan taat kepadanya. Ayat 6. Aku tahu engkau baik kepadaku dan mengasihi aku seumur hidupku. Rumahmu akan menjadi rumahku sepanjang hidup. Tuhan amat mengasihi kita dan baik terhadap kita. Dia berjanji akan mengasihi kita seumur hidup, malah kita tidak layak memperolehinya. Oleh yang demikian, kita boleh menaruh harapan kepadanya dan menjadikannya sebagai rakan hidup kita sepanjang umur kita. Inilah jaminan yang diberi oleh Tuhan sekiranya kita percayainya dan mengikut perintahnya. Rumah Tuhan juga adalah rumah kita kerana kita akan tinggal bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Itulah hidup yang kekal kita. Rahmat dan kebaikan akan mengikuti kita. Sebagai kesimpulan, kita tahu bahawa Tuhan adalah amat penting dalam hidup kita kerana Dia pembekal keperluan kita. Dia cahaya dan panduan hidup kita. Dia pelindung kita. Dia kekuatan dan keberanian hidup kita. Dia memberi garakan dan memberi harapan kepada kita. Dia menyembuh kita. Dia memberi ketenangan, kedamaian dan kepuasan di dalam hidup kita. Dia pemurah hati. Dia tetapi janjinya. Dialah harapan kita untuk memperolehi hidup yang kekal. Oleh itu, percaya dan taat kepada Tuhan. Selain daripada Tuhan Yesus, tidak ada lagi Tuhan sepertinya. Tumpukan kehidupan kita kepadanya dan jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita. Jalinkan hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Jadilah Mazmur 23 sebagai doa harian kamu. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, Kaulah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Kaulah Tuhan yang Maha Tahu. Kau tahu segala hal kita. Terima kasih kerana mengasihi kita sehingga sanggup mengkorbankan anak Kau Yesus. Kaulah harapan, kekuatan dan cahaya hidup kita. Kaulah pembekal dan pelindung hidup kita. Kaulah Tuhan yang memberi kita memperolehi hidup yang kekal. Ya Tuhan kita, kini kita menghadapi krisis COVID-19. Kita memohon Kau supaya membantu kita mengatasi krisis ini. Kalau Kaulah penyembuh kita, sembuhkan tanah bumi kita daripada jangkitan COVID-19 dan berilah kita kekuatan dan kebijaksanaan supaya kita dapat mengatasi segala masalah di waktu ini dengan tenang. Ampunilah segala dosa kita dan bantulah kita di saat ini supaya dapat mengatasi segala cabaran hidup kita. Berikan kita keperluan yang mencukupi. Terima kasih Tuhan kerana Kaulah Tuhan yang setia dan berpegang kepada janji-janji Kau. Berkatilah kita dengan kekuatan Kau. Bimbinglah kehidupan harian kita supaya
kita bertumpu kepada Kau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.